Boleh clear ya semua? Okey, kita pergi kepada slide seterusnya adalah berkaitan dengan pengurusan punca stres yang boleh kawal dan juga tidak boleh kawal. Kita pergi kepada next ya. Okey, baik. Okey, so dalam konteks kita sedar ataupun kita tahu PKP ni memberi kesan yang sangat hebat. Tuan-tuan dan puan-puan setuju dengan saya? Okey, so sudah pasti setuju ya. So kalau dari segi kesan tu, terutamanya di sektor kesihatan, di sektor ekonomi, ya. Jadi kesan pandemik ini memang tidak dapat dinafikan oleh kita. Jadi rakyat kita sekalilah kita bersama kita bersama bergelut bersama dengan masalah ataupun bergelut dengan krisis ini, kerana ini adalah suatu krisis yang unprecedented yang tidak kita jangka sama sekali. Jadi kebanyakan ataupun kita lihat rakan-rakan kita ya, family ataupun keluarga jauh dekat maupun yang dekat jiran-jiran dan sebagainya, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang mengalami krisis, berbagai bentuk krisis yang dialami, antaranya krisis rumah tangga, ada yang menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan, ada yang dari segi pendidikan anak-anak, dari segi PDPR-nya. Jadi kita juga agak dengan kekangan dari segi gadget, kekangan dari segi data dan sebagainya. Jadi ini semua adalah dalam konteks kita boleh katakan sebagai kekangan untuk bersosial. Ya. So ini semua adalah punca yang boleh mendatangkan stres. Yang mana ada yang kita boleh kawal dan ada yang stres ini yang kita tak boleh kawal. So apa pilihan yang kita ada? Tuan-tuan dan puan-puan. Boleh saya tanya. Okay, kalau apa pilihan kita ada, yang kita boleh kawal dan yang kita boleh lakukan dengan yang tidak boleh kawal. Yang mana kita prefer? Yang mana kita boleh, yang mana kita nak memilih yang mana satu? Sudah tentu kita pilih yang boleh kawal dan yang kita boleh lakukan. Kerana kalau sesuatu yang tidak boleh kawal, inilah mendatangkan punca kepada stres. Ya? Contohnya, situasi COVID ni. Kita tak tahu bila dia berakhir. Dan kita tak tahu apa yang akan berlaku seterusnya. Kan? So bagaimana pula kita nak bertindak? So dalam keadaan ini, kalau situasi ini berakhir lagi 5 tahun, 10 tahun ataupun sehingga bila-bila. Jadi sebenarnya perkara ini tuan-tuan dan puan-puan, kita tak perlu fikirkan. Kerana ini adalah sesuatu punca yang kita tak boleh kawal. Jadi kita diminta untuk mengabaikan perkara-perkara yang akan datang, which is yang kita tak tahu lagi apa yang akan berlaku. Apa yang kita perlu buat adalah memastikan kita mengawal apa yang kita boleh kawal. Contohnya kita fokuskan kepada, kita fikirkan apa hikmah di sebalik COVID ini. Apa hikmah di sebalik, kalau hari ini, mungkin kalau sebelum ini kita tidak terfikir pun kita mengadakan seminar secara online. Umpama ini, mungkin tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak mengenali tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan pun juga tidak mengenali saya, mungkin ada yang kenal. Ya? Jadi dalam konteks kita online ni, banyak kebaikan dia. Kita lihat, kita boleh di samping melakukan aktiviti lain, mungkin boleh melakukan 2 perkara dalam satu masa. Contohnya, kebaikan dari segi kita melakukan pertemuan ataupun mesyuarat secara online. Dan seterusnya apa yang lagi kita boleh kawal? Kita boleh kawal fikiran kita. Maknanya kita perlu berfikir secara positif. Apakah kesannya? Ya, jadi apa yang kita boleh kawal? Dari segi apa yang kita boleh lakukan? Penjarakan sosial sudah pasti. Kita mematuhi segala SOP yang ditetapkan. Kita mematuhi perintah kawalan pergerakan. Ya, kalau sekarang ini
Kalau sekarang ini kita dikatakan berada di fasa, mengikut fasa. Jadi kita sentiasa menunggu pengumuman untuk bertukar kepada fasa. Dan Alhamdulillah sehingga sekarang, saya pun sekarang dah berada di hari ini, pada ketika ini saya berada di Kedah, Jitra. Jadi ini menunjukkan teknologi membawa kita dekat walaupun saya jauh. Okay? Dan seterusnya, apa lagi yang kita boleh lakukan? Kita boleh lakukan aktiviti yang berfaedah. Yang kita rasakan berfaedah untuk kita, yang itu kita lakukan. Ya? Di samping itu kita hadkan kepada media sosial yang keterlaluan dan sebagainya yang boleh mengganggu fikiran kita. Yang ini semua yang membawa kepada punca stres. Kita lihat mungkin orang lain bahagia sedangkan mungkin kita berada dalam situasi yang tidak kurang menyenangkan seperti mungkin keluarga kita, ahli keluarga kita ada yang dibuang kerja, ada yang tidak, ada yang pergi bekerja tetapi tidak dapat gaji setimpal dengan bayaran. Jadi ini perkara yang kita tidak boleh kawal. Tapi kita boleh kawal emosi kita, kita boleh kawal fikiran kita agar kita mengambil sesuatu peristiwa yang berlaku itu kita secara positif. Ya? Kerana apa yang terjadi ini adalah sesuatu yang telah ditakdirkan dan sesuatu yang kita boleh berusaha untuk bagaimana untuk mengatasinya. Okay? Baik. Seterusnya, kita pergi kepada apa selalunya yang timbul dalam fikiran kita agaknya. Okay, next slide ya. Apa agaknya yang selalu timbul dalam fikiran kita bila kita sebut tentang stres dalam keluarga kita, diri kita, kan? Apa yang apa yang kita selalu fikir sepanjang pandemik ini agaknya tuan-tuan dan puan-puan, apa yang kita selalu fikir? Pada mula-mula tu harilah, mana pada tahun tahun lepas, tahun 2020, pada tanggal 18 Mac 2020, kita dikejutkan dengan kita dihadkan kawalan ataupun kita dihadkan pergerakan. Jadi pada ketika itu, Cik Saidin boleh next slide. Okay, baik, terima kasih. Okey, jadi apa yang selalu timbul dalam fikiran kita? Kita takut dijangkiti, kita takut macam mana nak kerja daripada rumah ni, macam mana urusan anak-anak, siapa nak jaga anak, taska tutup, macam mana kerja nak dilakukan secara fleksibel begini dengan keadaan kita tak mempunyai laptop yang mencukupi, anak-anak lagi nak pakai laptop untuk PDPR. Lepas tu kita pula tekanan pasangan kita yang tidak yang tergugat mungkin dari segi pekerjaannya. Ya? Mungkin ada juga yang kita mengalami pendapatan kita sedikit berkurang, kita tidak dapat pengecualian daripada bayaran perlu diteruskan, kita dah register anak. Tetapi anak tidak boleh pergi ke sekolah secara fizikal dan sebagainya. Jadi bagaimana pula yang kita ada penyakit-penyakit yang memang kita hadapi. Jadi ini semua yang timbul dalam fikiran kita apabila kita sebut tentang stres dalam era COVID ini. Ya, okey. Jadi saya percaya tuan-tuan dan puan-puan juga ada perkataan-perkataan tersendiri yang timbul, ya, yang sentiasa yang sering kita fikirkan, yang memang kita pernah lalui semasa tempoh COVID ini. Sehingga ke sekarang pun, ya, ada juga yang masih takut-takut untuk keluar dan sebagainya. Ada juga yang masih ataupun bertanggapan vaksin itu tidak, kita lihat ada juga di kalangan anggota masyarakat yang masih lagi tidak mahu mengambil vaksin dan sebagainya. Jadi ini adalah bentuk-bentuk perkataan ya yang diterapkan di dalam fikiran kita. So atas kita untuk terpulang kepada kita untuk mengambil perkataan itu ataupun untuk menterjemahkan apa juga mesej yang disampaikan dalam fikiran kita agar kita yang mengawal mesej itu, agar kita dapat mengawal sesuatu yang kita boleh kawal.
Okey. Baik, kita teruskan kepada slide yang selanjutnya. Okey, ini adalah gambaran. Slide yang selanjutnya adalah berkaitan dengan apakah gambaran kepada majikan ya. Ini daripada kajian yang dilakukan. Jadi ini antara kajian yang dikatakan bahawa pertama, contohnya my working environment is safe and enables me to give my best at work. So dari segi persentasenya tinggi. So ada yang mengatakan bahawa I am encouraged to take short breaks in the working days. So ada yang majikan yang beri kerjasama, ada majikan yang terlalu strict, unable to disconnect from work from outside working hours. So ada yang diberikan waktu yang lebih fleksibel di dalam pekerjaan, ada yang boleh organize kerjanya dalam time frame yang dibenarkan ataupun yang sesuai dengan mereka. Jadi itulah antara kajian yang dibuat. Jadi ini adalah kajian tentang hopes dan fear berkaitan dengan risiko ataupun stres, risiko burnout dalam era COVID ini. Okey, kita pergi ke next slide. Okey, tentang emotional dan juga psychological effect yang kita lalui, terutamanya ada di antara kita. Kalau bukan kita pun, saya percaya tuan-tuan dan puan-puan adalah di kalangan mereka-mereka yang hebat dan yang boleh mengendalikan keadaan stres ini dan juga risiko burnout. Jadi contohnya kita mengalami ataupun ada di kalangan kawan-kawan kenalan kita yang mengalami masalah tidur. Ada yang dari segi perubahan selera. Jadi ini adalah antara next slide ya, Saidin. Dari segi emosi dan juga psikologi efek, kesan psikologi dan juga kesan emosi yang boleh mengganggu ataupun yang boleh mempengaruhi. Ya, antaranya kita rasa kebimbangan, seterusnya kita rasa tiba-tiba je depres, kita rasa tak boleh untuk fokus, jadi hilang fokus dan seterusnya kita rasa macam tiba-tiba jantung kita berdegup-degap terlalu kuat dan sebagainya apabila kita menerima sesuatu berita mungkin tentang berita kehilangan, kematian ahli keluarga dan sebagainya. Okey. Saidin, boleh pergi ke next slide? Okey, so yang ni saya maksudkan tadi. So kalau kita ada experience tentang kesan, emosi dan juga psikologi ini, ya. Jadi sebenarnya kita dah perlu untuk tampil untuk mendapatkan bantuan daripada para untuk dapat bantuan daripada kaunselor, daripada hospital, daripada klinik dan sebagainya. Kalau kita ada simptom-simptom ini, contohnya tadi kita mengalami masalah gangguan tidur, kita mengalami masalah selera yang makin berkurang ataupun tiada selera langsung, ataupun kita mengalami kebimbangan yang ketara, jadi cepat-cepat kita mendapatkan bantuan profesional daripada kaunselor berdaftar, ataupun kita tiba-tiba rasa perasaan yang bercelaru, kita rasa jantung kita bergerak dengan cepat, lepas tu kita rasa macam tidak ada rasa, kita langsung hilang minat dan sebagainya, kita tiba-tiba je mudah sangat kita terasa, mudah orang kata dalam bahasa sekarang ni orang kata mudah sangat sentak. Kita kurang dapat fokus, kurang dapat memberi tumpuan terhadap sesuatu. Okay, jadi itulah kalau sekiranya ada di antara kita ataupun saudara mara kita yang kita dapati ada mengalami kesan ini. So nasihatkan mereka untuk tampil, membuat pemeriksaan untuk mendapatkan rawatan, untuk mendapatkan bantuan sokongan golongan profesional. Okay. Seterusnya,
tentang sebenarnya saya nak bertanya sedikit soalan kepada tuan-tuan dan puan. Okey. Agaknya dalam suasana sebab kita membicarakan dalam konteks keluarga dan juga kerjaya. So sebenarnya kalau nak ikutkan di mana yang kita ni lebih stres? Kita bekerja from office ataupun yang kita bekerja from home? Yang mana agaknya lebih stres? Ada yang boleh bagi respon dekat chat? Kita check sikit. Nak tengok respon tuan-tuan dan perempuan? Kita lebih stres yang mana? Oh, Puan Syazwin Nahir, terima kasih. Oh, dia kata lebih stres work from home. Yes, Neo Cheong Hui juga work from home, thank you. So memang kita rasa dua peserta telah memberikan feedback. Katanya yang lebih stres adalah work from home, ya. Agaknya kenapa ya? Kenapa kita lebih stres dengan work from home? Okey, kita tengok slide selanjutnya. Okey, Cik Saidin, slide selanjutnya. Okey, slide yang ketujuh. Okey, slide yang ketujuh. Kenapa? Oh, kerana work from home ini sebab kita tak nampak sempadan kerja dan juga keluarga. Jadi di sini terdapatnya tendensi untuk sempadan ini kita tak nampak dan dia kabur antara keluarga dan kerja. Jadi kemungkinan berlakunya tidak fokus. Ya. So ada slide selanjutnya. So kita lihat sama-sama. Okay, next. So dalam masa yang sama juga mesejnya adalah yang kita cuba untuk sampaikan kepada petang ini, apabila kita mengetahui kenapa work from home itu yang lebih kata memberi kerusingan ataupun yang kita katakan lebih memberikan masalah ataupun yang kita lebih stres dengannya, maka kita perlu mencari mekanisme untuk keluar daripada mencari solusi yang terbaik agar dengan apa jua yang kita lakukan walaupun work from home dan sebagainya, tetapi dia tetap sesuatu yang menyeronokkan. Itu adalah matlamat yang kita nak. Okay, next slide. Saidin, next slide. Okay, so di sini ada disenaraikan tentang lima perkara sebab kenapa sempadan kerja keluarga work from home ini ada terjejas. Pertama adalah kerana kurang struktur. Yang keduanya adalah banyak gangguan. Yang ketiga, sukar tetapkan sempadan. Yang keempat, sukar untuk fokus. Dan yang kelima adalah isolasi sosial. Okey, jadi kita tengok satu-satu apa yang dikatakan dengan kurang struktur, apa yang dikatakan dengan banyak gangguan, apa yang dikatakan sukar tetapkan sempadan, apa yang dikatakan sukar untuk fokus dan apa yang dikatakan isolasi sosial. Okey. So sebab kita dapati di sini dalam konteks yang telah memberikan maklum balas tadi, kita dapati bahawa work from home ini pertamanya sudah tentu rutin harian kita terganggu. Sama ada dalam masa yang sama perlu jaga anak, dalam masa yang sama juga perlu menyediakan makan minum untuk keluarga. Jadi di sini rutin tu terganggu. Jadi seterusnya pula kita rasa dalam suasana pada permulaan PKP ini adalah sesuatu yang baru. Semua daripada kita ini perlu membuat adaptasi segera. Jadi yang mana kita perlukan masa untuk sesuaikan semua ini. Jadi di mana kita maknanya kalau kita lebih kata sedikit sebanyak dia menjejaskan juga emosi kita kerana kita perlu membuat di situlah kita memerlukan membuat adaptasi dengan segera. Okey. Dan seterusnya apa yang dikatakan tentang kurang struktur? Okey, jom kita lihat slide seterusnya. Okey, Cik Saidin, slide seterusnya.
apa yang dikatakan tentang kurang struktur. Jadi di sini kurang struktur ni bermakna, slide sebelumnya tadi, kurang struktur adalah slide yang ke-9. Okey, terima kasih. Dari segi kurang struktur ini yang dimaksudkan adalah kita mengalami perasaan out of control. Kita mungkin bertalian ataupun kita mengadakan mesyuarat, pertemuan ataupun assignment dan sebagainya. Kita membuat dengan lebih ataupun memberikan masa yang lebih lama. Ataupun ada juga kadang-kalanya kita masanya terlalu pendek. That's why dikatakan bahawa ini kurang berstruktur. Work from home ini sesuatu yang menjadi punca kepada stres ini adalah sesuatu yang kurang berstruktur. Jadi kalau kita fokus kepada mungkin dia ada kekangan apabila sebelum ini kita bekerja secara face to face, jadi kita mudah mendapatkan penjelasan secara langsung, tapi apabila kita berhadapan ataupun kita beralih kepada sistem secara talian, kemungkinan ada perkara-perkara yang kita tidak mendapatkan ataupun kita tidak mendapat penjelasan yang tuntas ataupun penjelasan yang sebenar, yang menyebabkan kita perlu memberikan tumpuan lebih. Dengan itu juga mungkin mengganggu tidur kita. Jadi kita terlalu fokus kepada kerja ataupun sebaliknya. Jadi ini yang dimaksudkan tentang kurang struktur. Okay. Seterusnya adalah kita lihat seterusnya pula adalah berkaitan dengan banyak gangguan. Yang ini saya kira tuan-tuan dan puan-puan mahir tentang bab ini. Banyak sangat gangguan kalau kita tengok dalam gambar tu pun bayi tolong tekan mouse untuk kita, ya. Ada yang keluar suara-suara lunaknya dalam kita punya online ini, ya. Ada gangguan jiran, ada gangguan dari segi talian, dari segi networking yang tak stabil dan sebagainya. Yang ni pun kadang dia keluar signal tu unstable connectivity. Jadi lepas tu kita lihat pula banyak sangat notifikasi yang kita terima ni. Kita perlu tengok sana tengok sini banyak yang kita perlu entertain. Dia ini dalam bentuk gangguan. Kadang-kadang oleh kerana sekarang ni dunia sekarang ni yang lebih memberi tumpuan kepada message, jadi kita kurang sangat untuk menghubungi seseorang itu yang menyebabkan kadang-kadang kita tertinggal. Message kita tertinggal jauh, ya. Jadi saya kira tuan-tuan dan puan-puan juga mungkin mengalami perkara yang sama. Jadi kita perlu melihat email, kita perlu juga memberi respon tertentu kepada apa yang bos kita tanya, apa yang rakan-rakan kita minta penjelasan dan sebagainya. Ini yang dikatakan gangguan. Kadang-kadang kita tengah fokus perkara lain pula yang perlu kita ada gangguan daripada perkara-perkara lain yang kita perlu selesaikan. Inilah antaranya, sama ada gangguan dalam bentuk daripada ahli keluarga kita ataupun gangguan dalam konteks kerja itu. Okey, seterusnya kita lihat kepada sukar untuk tetapkan sempadan. So yang ni yang kita kata sebab apa kita sukar tetapkan sempadan. Okey, next slide ya. Next. Kenapa kita sukar nak tetapkan sempadan? Kerana di sini adalah berkaitan dengan produktiviti versus libur versus sosialisasi, multi peranan. Kita kena mainkan pelbagai peranan. Jadi di situlah perlu adanya sempadan. Sempadan sebagai seorang pekerja, sempadan sebagai ibu bapa, sempadan sebagai anak. Jadi sempadan ni sentiasa berubah. Jadi kadang-kadang dalam satu masa itu kita memainkan peranan yang banyak. Jadi ini yang kadang-kadang kita tidak dapat menentukan sempadan itu dengan sempurna. Jadi ini juga boleh mendatangkan stres, ya. Kadang-kadang masa ni lah pula dia buat hal anak kita ni kan. Masa ni lah dia nakkan perhatian. Sebenarnya dia nak perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Dia nak perhatian kita lebih. Jadi itulah kita yang perlu banyak lagi sebenarnya. Mungkin ada kaedah lagi yang kita belum explore.
bagaimana untuk melayan anak kita ataupun bagaimana untuk kita santuni mereka ketika kita online begini. Jadi kita perlu juga sediakan aktiviti untuk mereka agar mereka tidak mengalihkan ataupun meminta perhatian kita ketika kita sedang bermesyuarat secara atas talian ataupun sebagainya. Okey, seterusnya kita lihat tentang isolasi sosial. So di sini dikatakan next slide tentang bersendiri ada baik dan juga ada buruknya. Jadi di sini ini adalah lebih memainkan tentang emosi kita. Kita mengalami risiko kesepian kerana ada orang dia berbeza. Setiap manusia ni unik daripada kita ni pun yang ada berapa 12 orang dalam ini pun kita mempunyai tanggapan yang berbeza, pemikiran kita berbeza, gaya hidup kita berbeza, kehidupan kita kerana dia adalah semuanya terhasil, kehidupan kita sekarang yang terhasil daripada yang berlaku sejak kita lahir sehinggalah usia 7 tahun. Yang ini adalah daripada unconscious mind kita. Jadi di sini maka kita kalau dulu mungkin kita ni jenis yang tak boleh langsung tak bersosial. Jadi kita suka mingle around. Kita mesti nak berkawan. Kita mesti nak nak duduk makan dengan kawan-kawan dan sebagainya. Tetapi perkara ini kita tak boleh lakukan dalam tempoh PKP. Jadi maka inilah timbulnya suasana ini di mana kalau dan juga dalam konteks kalau kita narrow down dalam konteks pekerjaan ataupun working from home ini maka ini membuatkan isolasi sosial itu berlaku. Jadi kita kurang dari segi komunikasi kita, kita rasa komunikasi kita dah makin kurang berkesan kerana dia tidak ada physical contact, kita tidak ada personal touch, kita tak nampak mimik muka dia. Kita tak boleh nampak respon dia secara jelas menyeluruh, dia dah tak nampak. Jadi kita hanya berteraskan sebab dia ada limit, dari segi online yang ada limit. Apalagi kalau kita working from home kerana kita dalam kita punya setup dan kita berhubung dengan setup yang lain. Okay. So di sinilah bersendiri itu juga ada di kalangan kita yang boleh cope, yang boleh kerana dia adalah ada baik dan buruknya bersendiri ni. Ada yang jenis yang kalau kita jenis yang introvert, it's okay. Tetapi kalau kita jenis yang extrovert, maka dia akan memberikan kesan kepada kita. Okay, seterusnya tentang kurang fokus. So apa yang dikatakan tentang kurang fokus? Jadi next slide ini adalah tentang kurang fokus ataupun faktor yang kelima tadi yang menyumbang kepada stres dalam konteks dan juga sempadan kerja antara keluarga dan juga kerja. Jadi kita kurang fokus, kita fokus kepada matlamat peribadi kita ni, kita suka nak fokus yang matlamat kita bercampur aduk. Jadi kita kekal motivasi, bermotivasi juga sesuatu yang mencabar jugalah kerana dia berada dalam motivasi punya tahap motivasi kita turun naik turun naik dan sebagainya. Jadi ini adalah sesuatu yang perlu kita kita lihatlah dan juga tangani bersama. Kita perlu mencari alternatif lain untuk kekal fokus. Jadi dengan itu kita boleh dapat menyeimbangkan antara work from home dengan kerja. Kerana kita tidak ada pilihan. Work from home kalau bagi government servant atau bagi kakitan kerajaan mungkin ianya sesuatu yang sekarang ni dah beransur, dah ramai dah 80% yang berada di pejabat. Jadi work from home dah semakin kurang. Namun kita tidak boleh menjangkakan sesuatu lagi yang berada di hadapan. Tadi kita lihat tadi berkaitan dengan slide di awal tadi, dia menyatakan sesuatu yang apa yang kita boleh kontrol dan apa yang kita tidak boleh kawal adalah sesuatu yang jangkaan di masa depan. Kita tak boleh menjangkakan apa yang akan berlaku. Okay, berkaitan dengan fenomena ini dan kita cuma hanya boleh mengharapkan, kita bersangka baik bahawa ianya akan berakhir dalam sedikit masa.
Dan seterusnya dari segi pengurusan keseimbangan antara keluarga dan kerjaya itu sangat penting. Pertamanya apa yang disarankan di sini adalah dia ada 6 itu dalam 6 spektrum. Pertamanya mewujudkan kumpulan sokongan. Sebagaimana kumpulan sokongan ni dia sekarang ni macam-macam macam-macam circle positif yang ada di luar sana. Jadi kita boleh join yang mana-mana yang kita bersesuaian dengan kita. Jadi kita perlu dapatkan ataupun dapatkan sokongan ini dalam bentuk kumpulan-kumpulan ini, ya, agar dapat kita kongsi masalah kita, ataupun kita dapat cara pendekatan untuk menyelesaikan isu kita. Mungkin rakan-rakan kumpulan sokongan tersebut boleh membantu. Okay. Dan seterusnya dia ada ya untuk di next slide itu dia ada ditunjukkan kaedahnya bagaimana dari segi ni ya. Okey, seterusnya contohnya kita bagi hadiah pada diri kita sendiri. Kita kena pamper ourselves sebab kita dah atas ganjaran kepada diri sendiri, kita telah berusaha ataupun kita mengekalkan motivasi yang tinggi, maka kita perlu beri hadiah kepada diri kita sendiri. Jangan abaikan diri kita. Dan seterusnya mungkin selesaikan dengan berkata tidak terhadap sesuatu yang patut kita katakan tidak. Jadi kita perlu bertegas dalam hal ini. Dan seterusnya kita buat jadual, kita menjaga waktu tidur kita dengan agar dia seimbang. Kita perlu mendapatkan rehat dan tidur yang cukup kerana ia adalah dari segi kesihatan fizikal kita juga penting. Dan yang penting dan akhir sekali adalah berkaitan dengan kita perlu menghargai orang sekeliling kita, ahli keluarga kita dan sebagainya. Okay, kita tengok perincian kepada saranan dari segi pengurusan ini. Pertama kita mengadakan jadual. Jadual kita tadi walaupun dia telah berubah secara sepenuhnya berubah jadual kita. Kalau dulu jadual kita bangun pagi dan terus kita bersiap pergi ke tempat kerja, kita hantar anak kita di pusat jagaan dan sebagainya. Namun apabila work from home berlaku, maka kita perlu ubah jadual itu. So kita perlu buat kerja pada waktu yang terbaik. Kita mulakan mungkin kaedah kita memilih memulakan tugasan yang paling mencabar kita buat terlebih dahulu berbanding tugasan yang mudah. Jadi dengan itu kita dapat synchronize dalam fikiran kita. Ya, kita selesaikan yang telah mencabar, yang paling susah kita selesaikan terlebih dahulu. Tapi tengok ada juga individu yang lebih selesa menyelesaikan yang mudah. Dari segi bilangan tugasan itu dia mungkin akan berkurang. Contohnya kalau kita jawab exam, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita jawab exam, kita ada individu yang suka untuk menjawab soalan yang mudah terlebih dahulu. Kita tanda cepat-cepat. Kalau dulu di sekolah kita ada kertas OMR, kita tanda cepat-cepat yang soalan mudah tu. Jadi kita tak nak tengok lagi soalan mudah dan kita fokuskan masa yang lebih kepada soalan yang sukar, yang tahap kesukarannya tinggi. Dia begitu, ya. So kita gunakan teknologi baru sekarang ni macam-macam ada apps di dalam telefon kita yang kita boleh gunakan yang tolong remind kita. Di samping kalau dulu kita hanya menggunakan reminder untuk kejut kita bangun. Contohnya kita menggunakan alarm ataupun clock lah yang ada. Tapi sekarang ini dengan teknologi kita dah boleh buat jadual, kita dah boleh count kita punya aktiviti, kita jogging, kita bersukan dan sebagainya, dah boleh kita atur dan boleh kita kira lah langkah satu hari mungkinnya saranan Kementerian Kesihatan untuk meminta kita mengadakan ataupun berjalan 10,000 langkah sehari ataupun paling kurang 15,000 langkah seminggu, ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada apps yang boleh mengukur. Jadi kita tak perlu nak tulis dekat buku kecil kita, buku 3-5 kita. Jadi kita perlu sediakan jadual ini agar dia meet dengan kita punya matlamat kehidupan kita, vision kita dan terutama yang penting sekali adalah rutin harian kita. Okay? Seterusnya kita lihat saja
tentang bagaimana nak wujudkan kumpulan sokongan emosi dan sosial ini tadi yang saya katakan tentang support group. Kita ada circle, ya, macam-macam circle dinamakan. Kalau Dr. ataupun Prof Muaya, dia ada group PMC, Prof Muaya Circle. Dia ada setiap pukul 7 pagi, ada dia bersiaran secara bermula dengan 7.15 pagi. Dia bersiaran lebih kurang 1 jam untuk memberikan motivasi, memberikan meningkatkan ilmu pengetahuan, kemahiran, yang ada juga mengikuti tentang coping skill. Banyak lagi support group yang ada di luar sana yang boleh kita join dan yang memberikan tipsnya, ada yang dalam bentuk keibuapaan, ada yang dalam bentuk bagaimana untuk kita mengendalikan fikiran ataupun apa yang kita isu yang kita sedang alami. Jadi profesional, ada yang profesional ada di dalamnya. Jadi dekat sekarang ni, dalam konteks sekarang ni, saya lihat sangat banyak support group ini diwujudkan. Jadi terpulang kepada kita untuk memilih support group yang terbaik, untuk membantu kita sepanjang masa, dan seterusnya kita dapat kalau sekiranya keadaan mengizinkan, kita juga boleh rancang untuk perjumpaan secara bersemuka, ataupun kalau tidak boleh lagi, kita boleh buat secara maya, yang mana kita bersama-sama dengan kumpulan ini untuk berkongsi pengalaman, berkongsi bagaimana dia cope dalam suasana begini. Okey, ini yang dikatakan tentang kita perlu mewujudkan kumpulan sokongan yang memberikan sokongan dari segi emosi, dari segi sosial tadi. Okey? Okey, seterusnya boleh kita ke seterusnya. Okey, tentang perempuan, kita ada 5 orang dalam grup ini, alhamdulillah. Okey, seterusnya ini kalau kita lihat, terliuk tengok aiskrim, ya. Lama kita tak makan aiskrim. Mungkin yang last kali, kalau saya last kali saya makan, rasa saya bulan lepas. Jadi sekarang kita dah boleh dah cari aiskrim yang terbaik untuk kita. Apa tu yang aiskrim paling mahal sekali tu? Macam-macam aiskrim yang paling mahal ni, tapi kadar gulanya tinggi lah tuan-tuan dan perempuan, ya. Jadi kita kata kita perlu reward ourselves. So reward yourself. Kita wujudkan hadiah untuk diri kita sendiri. Tak apalah kita tidak terima hadiah daripada orang tersayang, tidak mengapa. Kita bagi hadiah pada diri kita sendiri. Kita beli apa yang kita nak. Tapi jangan sampai membazir, tuan-tuan dan puan. Seterusnya kita contohnya kita boleh pecahkan tugasan kepada sub-tugasan kecil yang lebih mudah. Kita raikan kejayaan-kejayaan kecil, kejayaan anak-anak kita, kejayaan ahli keluarga kita, kejayaan rakan sekerja kita. Jadi itu termasuk juga sebenarnya, ya, dalam bentuk. Tapi yang lebih penting adalah kita perlu reward diri kita, menandakan bahawa kita menghargai diri kita sendiri. Apabila kita menghargai diri kita, maka di sinilah baru kita boleh menghargai orang lain. Yang penting kita perlu menghargai diri kita sendiri, dan dengan itu secara automatik kita akan menghargai orang yang berada di sekeliling kita. Baik. Tuan-tuan perempuan, kita teruskan. Kita ada 15 minit lagi, insyaAllah. Jadi kalau samping itu, tuan-tuan dan perempuan, mana yang ingin bertanyakan soalan, boleh kemukakan di chat, ya. Kita tengok sama-sama. Okey, seterusnya, selesakan diri berkata tidak. Learn to say no. Okay. So ini adalah yang satu pendekatan dan teknik yang terbaik untuk kita selesakan, untuk kita sentiasa biasakan katakan tidak jika ianya mengambil masa kerja kita. Contohnya, jangan kita tak payah lihat dalam konteks orang lain, kita tengok diri kita. Berapa lama kita melayari melayan WhatsApp ini dalam tempoh kerja kita. Mungkin kita melayari WhatsApp, kita jawab sekejap, bagi feedback kepada keluarga lah, ahli keluarga lah, masa ada grup. Ni sekarang ni banyak grup, macam-macam grup, sampai kadang-kadang telefon kita hang, kita bagi tumpuan semasa waktu kerja, kita bagi tumpuan kepada
WhatsApp group sekolah darjah 1 dulu. Macam tu. Dan yang ini sebenarnya kita perlu learn untuk mengatakan tidak. Ya, jadi jangan mengganggu kerja kita, jangan mengganggu produktiviti kita. Ya, memang saya akui ianya adalah sesuatu yang sukar untuk dilakukan ya, kerana benda ni dah di depan mata dah. Gadget ni adalah sesuatu yang di depan kita. Ya, jadi kadang kalau kita masa itulah kita nak post sesuatu yang mungkin kita rasa nak update kita punya status dan macam-macam lagi. Jadi sebenarnya kita perlu biasakan ataupun selesakan dengan diri kita mengatakan tidak agar kita tidak membazirkan masa kita dan dengan itu kita dapat mencapai sesuatu objektif yang kita tetapkan untuk sesuatu aktiviti itu. So memang susah dari segi pelaksanaannya, namun kita perlu selesakan juga diri kita untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu aktiviti yang tidak memberi manfaat langsung, yang tidak menyumbang kepada manfaat kepada kita, ya, terutamanya kepada kehidupan kita. Kalau kita rasa dengan melihat status yang diupdate ataupun post yang dipostkan di dalam FB dan sebagainya mengganggu emosi kita, itu lagi lebih-lebih lagi kalau kita perlu unfriend ataupun kita please to do so, ya. Jadi kalau mungkin ada yang sekarang ni macam-macam scam dan bentuk-bentuk macam-macam yang kita terpaksa lalui. Jadi ini tuan-tuan dan puan, kita perlu memilih yang mana satu yang saluran yang baik untuk kita ikuti dan mana satu saluran yang tidak baik, kerana dia sangat mengganggu kita. Kalau orang semua asyik nak update yang bahagia je, sambut hari jadi kek 5 tingkat, 10 tingkat, sedangkan kita kek tak bertingkat-tingkat pun. Jadi di situlah kita rasa ada keperluan untuk kita bezakan ya, di mana yang perbuatan yang perlu kita kekalkan, yang mana perbuatan yang kita tak perlu. Okay? Boleh ya tuan-tuan dan puan? Okey, seterusnya kita pergi kepada next. Pelihara tidur anda. Yang ini adalah saranan Kementerian Kesihatan. Kita perlu memastikan tidur kita adalah tidur yang berkualiti, tidur yang mencukupi. Kita tidak boleh tidur di luar daripada waktu tidur. Apa maksudnya? Kalau sebelah malam sepatutnya kita tidur kerana waktu malam adalah waktu yang gelap. Jadi kita diminta tidur. Kalau seelok-eloknya tidur tanpa cahaya. Itu adalah satu untuk cara kita boleh belajar teknik untuk mendapatkan tidur yang berkualiti. Jadi seterusnya kita wujudkan jadual tidur, ya, yang mana kita perlu patuhilah jadual tidur ni. Kalau kita dah selesa dengan waktu tidur, kita dah selesaikan semua kerja kita, kita dah bersiap sedia untuk kita pergi ataupun bekerja pada keesokan harinya, maka kalau kita rasakan pukul 11 itu adalah time dia tidur, maka kita kena disiplinkan diri kita untuk tidur pada waktu berkenaan. Ya, ini juga sesuatu yang mencabar, namun ianya perlu kita praktikkan agar kita mendapat keseimbangan dari segi kerjaya dan juga family kita. Okay? Dan seterusnya adalah kita sedikit saya paparkan tentang peranan sebagai majikan, sebagai pengurus yang untuk membantu, kerana peranan ini sangat penting membantu keseimbangan antara keluarga dan kerjaya. Kalau sini tuan-tuan dan puan, ya, kerana kita ni adalah semua daripada kita ni adalah pemimpin dalam konteks pelbagai tahap pemimpin. Jadi ini kalau sekiranya kita berperanan sebagai supervisor, penyelia, pengurus dan sebagainya, kita perlu melakukan perkara-perkara berikut. Antaranya kita perlu menunjukkan empati, kita perlu sentiasa berhubung, dan kita perlu memberikan bantuan yang sewajarnya. Kita galakkan pegawai ataupun staf kita untuk mengambil polisi-polisi kesihatan, ya. Kita galakkan latihan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan dari segi kompetensi kerja. Jadi seterusnya kita juga perlu
majikan juga perlu mempunyai kadar toleransi yang tinggi, di mana kita perlu menerima hakikat yang kesan daripada isolasi, kesan daripada ada di kalangan staf kita yang perlu kuarantin kerana berhubung dengan kontak rapat, merupakan kontak rapat dan sebagainya. Jadi kita perlu terima hakikat ini. Jadi kita perlu sentiasa membudayakan ataupun menstrukturkan dalam konteks pengagihan kerja yang lebih strategik. Kita tidak perlu fokus kepada hanya seorang ataupun kita kata kalau dulu cara kerja kita suka fokus kepada dia seorang ni sebagai anchor kepada program. Jadi di masa ini tidak lagi sesuai pendekatan itu, kita perlu agihkan tugas kita dengan sama rata supaya kalau ada apa-apa yang berlaku terhadap seseorang itu dalam tim kita, maka yang lain boleh backup. Teman-teman, yang lain boleh backup. Okey, seterusnya kita lihat di dalam konteks tunjukkan empati, kita perlu sama-sama menghayati dengan pekerja kita yang mungkin mereka keliru, mungkin pemahaman mereka berbeza tentang SOP, tentang KPI, macam mana nak capai KPI ni, sedangkan kita dah banyak dengan PKP ni kan. Jadi banyak masa yang terganggu ataupun kerja-kerja yang kita sasarkan kita tak dapat meet the target dan sebagainya. Jadi mesti menunjukkan bahawa yang kita faham, kita bersifat fleksibel, kita accommodate, kita boleh bertolak ansur, toleransi tinggi, kita tunjukkan yang kita sentiasa berada di samping mereka, sentiasa membantu mereka. Ini adalah sangat penting. Dalam slide ini katakan tentang a caring culture. When an employer cares for workers, employees, so ini adalah dari segi bagaimana tahap kalau ada 60%, 95%, 90%, ini daripada kajian. Okey? Okey, saya ada sikit masa lagi. Okey, seterusnya kita lihat pula bagaimana kita nak ataupun nak mengamalkan ataupun bersifat sebagai yang sentiasa berhubung. Apakah yang dikatakan sentiasa berhubung? Sentiasa berhubung tapi bukan intimidatif. Maknanya bukanlah terlalu intim. Dan intim tu dah jadi lain pula. Jadi kita gunakan meeting tools. So ada yang kita bermesyuarat secara hybrid. So bagaimana kita memupuk ataupun bagaimana kita membina elemen trust, kerana dia penting. Kepercayaan itu penting kerana dia sangat berkait rapat dengan prestasi dan juga integriti pekerja. Jadi kita perlu menanamkan sifat percaya ini kepada staf kita, empower mereka agar mereka dapat menghabiskan tugas yang diberikan, dan mereka akan mencuba sedaya upaya. Okey, seterusnya dari segi yang tadi dikatakan bagaimana kita perlu menerima hakikat, kesan itu tadi, kesan isolasi. Dari segi kita perlu elakkan buat kesimpulan awal. Mungkin ada staf kita yang merosot kerana terutama bagi pekerja yang bekerja yang family jauh-jauh ni, dikatakan apa, keluarga komuter, dia berjauhan antara suami dan isteri terpaksa bekerja jauh. Jadi kita elakkan kita membuat kesimpulan awal, prestasi mungkin menurun dan sebagainya kerana itu adalah proses penyesuaian. Kita perlu lihat dari faktor yang menyumbang kepada keadaan itu. Jadi kita elakkan daripada membuat kesimpulan awal, kita perlu membuat siasatan yang lebih terperinci ataupun lebih kepada sifat untuk membantu pekerja berkenaan. Kena pasti perubahan signifikan, ada yang berbeza ataupun yang berubah karakternya, berubah produktivitinya, kesejahteraan ataupun kesihatan mental dan sebagainya, kita perlu ambil tahu, kita perlu ambil berat, kita perlu ambil peduli, agar kita dapat menjalankan peranan kita sebagai majikan yang baik kepada pekerja-pekerja kita. Ataupun kalau di dalam konteks supervisor, kita adalah merupakan seorang supervisor yang hebat, yang membantu, yang sentiasa mendengar dan sentiasa facilitate kita punya pekerja. Seterusnya kita menggalakkan latihan seterusnya slide adalah berkaitan dengan kita menggalakkan latihan
ataupun meningkatkan kemahiran. Ya, kita perlu adapt dengan norma baharu. Kita perlu urus kesihatan mental kita dengan kita jangan tertumpu kepada gadget saja. Kita berada di depan skrin terlalu lama, maka kita perlu mengadakan exercise tertentu untuk dari segi mata, ya. Dia ada exercise untuk mata. Kita perlu lihat objek yang berwarna hijau pada setiap pagi ataupun selepas kita 1 jam ataupun 2 jam bersiaran di talian ini, kita perlu lihat sesuatu benda ataupun objek yang jauh, ya, untuk menjaga mata kita, jaga kesihatan dan sebagainya. So kita elakkan diri kita, ya, dengan menjaga SOP. Saya percaya tuan-tuan dan perempuan juga yang sangat particular, yang sangat menjaga penjarakan sosial, sentiasa put on mask dan sebagainya, sentiasa menjaga kebersihan. So kita terusnya yang kelima adalah berkaitan dengan program ataupun kita perlu menasihatkan pekerja-pekerja kita, perlu mengambil dalam bentuk insurans yang sesuai untuk mereka, ya, kerana kita perlu sentiasa mendapat perlindungan yang sewajarnya, kerana kita tidak boleh mengelakkan apa yang nak berlaku pada diri kita, ya. Kita hanya boleh mencegah, tapi kadang-kadang kalau kita dah dijangkiti dan sebagainya, jadi kita perlu ada elemen itu. Dan juga mungkin kita hubungkan dengan profesional, kesihatan mentalnya. Dari segi kalau kita lihat staf kita dah macam berkelakuan yang agak ganjil, kita perlu refer segera kepada golongan profesional untuk dia dibantu dengan segera. Okey, seterusnya ini sedikit tentang doa. Kita boleh amalkan doa mengikut agama masing-masing, ya, untuk mengurus stres, bagaimana untuk kita menjaga kesihatan mental kita. Okey. Dan seterusnya, ringankan beban emosi. So di sini oleh kerana saya daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, jadi pihak jabatan, okey, next slide, kita sediakan perkhidmatan telecounselling yang bermula daripada sejak pandemik melanda sehinggalah kini. Jadi ada dinyatakan nombor telefonnya di situ. Jadi boleh kita war-warkan, boleh merujuk kepada laman web jabatan untuk mendapatkan maklumat-maklumat, kerana pejabat kita telah pun buat operasi sepenuhnya dan semua kaunselor telah pun bersedia untuk menjalankan khidmat telecounselling ini untuk memberikan bantuan yang seawal mungkin kepada mereka yang terjejas ataupun mereka yang memerlukan khidmat kaunseling. Okey, seterusnya pihak kementerian juga, yang kini contoh di Jabatan Kebajikan Masyarakat Johor. Okey, ini talian sokongan psikologi yang disediakan. Okey, ini seterusnya adalah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, next. Di Kuala Lumpur. Okey, so kita kalau di ini seterusnya di Pahang. So itulah contoh-contoh talian dan juga nama-nama kaunselor yang kita bariskan, senarai kaunselor kita yang sedia memberikan perkhidmatan untuk membantu, menyokong dari segi kesejahteraan emosi, kesejahteraan psikologi, ya, agar mereka yang ini mendapatkan perkhidmatan yang terbaik dan sewajarnya lah. Sesamping itu, di peringkat kementerian kita ada talian kasih. Kita ada talian kasih 15999 yang mana dia juga akan divertkan call untuk perkhidmatan telekonferensi. Dan juga banyak lagi talian-talian yang disediakan oleh kerajaan yang lain, yang mana kita lihat talian-talian ini semuanya memberikan ruang konteks yang dikatakan keluarga Malaysia untuk mereka meluahkan perasaan, kebimbangan, ya, agar kita sentiasa positif dan juga kita dapat menyeimbangkan antara, saya kira itu saja. Kemungkinan ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang oleh kerana kita tak ramai dalam mereka room ini, kalau ada yang tuan-tuan dan perempuan yang nak menghulurkan ataupun nak memberikan soalan, nak mengumpulkan soalan,
Boleh, mungkin saya buka lagi dalam 5 minit untuk tuan-tuan dan perempuan bertanya. Mungkin boleh diletak di chat box ataupun kita menggunakan ataupun kita raise hand pun boleh ya. Kita gunakan button reaction yang di bawah tu. Okay, kalau tak ada tu saya membuat kesimpulan bahawa tuan-tuan dan perempuan telah jelas ya terhadap apa yang saya kongsikan pada petang ini berhubung kait dengan bagaimana kita untuk mencari solusi dalam realiti pengurusan keluarga dan kerjaya. Jadi kita kalau tidak kita pun jadi kita membantu rakan-rakan yang lain yang mungkin terjejas dari segi yang dilanda krisis tertentu. Jadi kita salurkan ataupun rujuk mereka kepada saluran-saluran yang betul ya. Dengan itu kita dapat menekalkan diri kita untuk sentiasa membuat baik dan sentiasa untuk mengekalkan kebaikan ya, setiap masa kita buat baik, insya-Allah kita akan sentiasa dipermudahkan urusan dan juga kita kata konsep kehidupan kita ni dalam bentuk putaran ya. Kadang-kadang kita berada di atas, kadang-kadang kita berada di bawah, tepi, kiri, kanan dan sebagainya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Ini sebelah petang ya. Jadi itulah yang saya dapat kongsikan ya, sedikit. Kalau dalam bentuk kes, saya kira tuan-tuan dan puan-puan banyak yang kita dapat berita, kita dapat melalui pembacaan daripada perkongsian dalam grup WhatsApp dan sebagainya, banyak sangat yang berkaitan. Ada yang untuk tujuan meminta derma, untuk membantu dan sebagainya. Jadi saya kira kita sentiasa memainkan peranan kita masing-masing dalam konteks masing-masing ya. Jadi ini adalah sangat penting kerana kita tak tahu pada satu masa yang akan datang Jadi kemungkinan pada ketika ini ada rakan-rakan kita yang sedang ditimpa masalah, ditimpa musibah. Jadi mungkin kita perlu membantu mereka. Jadi insya-Allah di lain kali apabila kita ditimpa musibah, jadi kita juga akan didatangkan dengan bantuan yang sewajarnya. Okey, terima kasih semua di atas perhatian, di atas kesabaran yang ditunjukkan.